Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Julai bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Dan berikut tajuk utama malam ini. JAKIM letak pegawai SKMM pantau hantaran ajaran sesat. Juga murid cedera ditimpa PAM takut masuk tandas sekolah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menempatkan sekurang-kurangnya seorang pegawai di Suruhanjaya Komunikasi Malaysia SKMM bagi membantu membuat pemantauan terhadap sebarang hantaran di media sosial yang boleh dikaitkan dengan kumpulan ajaran sesat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, tindakan itu dibuat bagi memudahkan SKMM menyekat aktiviti berkaitan dengan lebih pantas. Dan pihak SKMM pun telah meminta pada saya supaya pihak JAKIM menghantar seorang pegawai lah pakar sebagai pakar rujuk. Jadi bila mana ada berlaku posting video ke apa yang berkaitan dengan ajaran sesat yang mungkin akan menimbulkan masalah kepada masyarakat, jadi kita harapkan semoga dengan adanya seorang pegawai JAKIM di situ, tindakan yang segera akan diambil. Menurutnya lagi, penempatan pegawai JAKIM di SKMM ini akan dilakukan dengan kadar segera. Ini susulan tersebarnya video pengakuan berani pengikut ajaran sesat yang dibawa oleh Suhaini Muhammad atau Sihal yang semakin berleluasa baru-baru ini. Tambahnya, Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI kali ke-117 yang bersidang pada 25 hingga 29 Ogos 2020 telah mengeluarkan ketetapan bahawa ajaran dan fahaman Sihal sebagai sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada Mufti Besar India Al-Allamah Syekh Abu Bakar Ahmad bersama ulama Al-Azhar Al-Allamah Syekh Dr. Usama Sayyid Al-Azhari di Kompleks Islam Putrajaya. Ajaran sesat Sihal kembali menjadi perdebatan hangat setelah beberapa video daripada individu yang menyatakan mereka menyokong fahaman yang dibawa tular di media sosial. Antaranya video yang dimuat naik melalui Facebook Nurul Sakinah dan Ifat Muhammad yang bertajuk Nabi Muhammad itu adalah Allah. Murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan SK Perpaduan Ipoh yang cedera ditimpa PAM tandas Selasa lalu masih trauma dengan kejadian berkenaan. Nur Alisha Adawiyah Muhammad Yusri, 9 tahun berkata, dia masih takut untuk ke tandas tanpa ditemani kerana bimbang kejadian tersebut berulang. Rasa takut kalau tak kena ajak teman kalau nak pergi toilet. Sebab apa nak kawan terus? Sebab takut akan jadi lagi benda tu. Maksud Alisha sekarang takutlah. Takut. Trauma. Menurut Nur Alisha Adawiyah, bahagian kiri kepalanya yang ditimpa PAM tandas seramik itu juga masih sakit. Menceritakan mengenai kejadian, katanya kejadian kira-kira pukul 4 petang itu berlaku ketika dia ingin menarik tali PAM tandas berkenaan yang tiba-tiba tangki jatuh dan terkena kepala sebelah kiri. Bagi bermangsa, kejadian tersebut dibimbangi berulang dan boleh mendatangkan kecederaan kepada murid lain. Kalau boleh, saya risau takut benda tu jadi lagi. Kalau boleh mangkuk tandas tu biarlah guna yang plastik punya untuk budak untuk anak-anak sekolah risau takut jadi lagi. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Hulu Kinta Muhammad Arafah Varisai Muhammad yang melawat sekolah berkenaan memaklumkan kejadian itu sudah berada dalam pengetahuan Kementerian Pendidikan KPM. Katanya pemeriksaan oleh Jabatan Kerja Raya JKR mendapati skru longgar menyebabkan PAM tandas tersebut jatuh. Kita dah bincang dengan pihak JKR apakah perkara yang kita boleh lakukan supaya perkara ini tidak berulang. So apabila kita bincang, pihak JKR dah cadangkan bahawa braket di bawah tu sekarang ni sedia ada ni braket yang untuk menahan sahaja. Selepas ni JKR akan buat perkara, dia akan tukar braket tu sampai dia jadi ikat braket tu sepenuhnya.
Jelas beliau, JKR juga akan menambah baik kemudahan ke semua 35 tandas murid di sekolah terbabit yang baru sahaja dinaik taraf tahun lalu. Katanya untuk sementara waktu kesemua murid akan menggunakan tandas guru sehingga tandas dibaiki. Arafat berkata bagi murid berkenaan pula, beberapa bantuan akan diberikan termasuk sesi kaunseling. Selasa lalu, Nur Ali Shah Adawiyah cedera akibat ditimpa tangki pam tandas yang tercabut. Kejadian berlaku apabila tangki seramik itu jatuh mengenai kepala murid sesi petang terbabit ketika mengepam tandas selepas menggunakannya. Dia kemudian dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB untuk mendapatkan pemeriksaan X-ray dan rawatan. Pelajar perempuan tingkatan 1 yang ditemukan maut dipercayai terjatuh dari bangunan sebuah sekolah menengah di Durian Daun semalam sedang menjalani rawatan psikiatri di Hospital Muar Johor. Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata pelajar itu juga perlu makan 2 jenis ubat penenang bagi merawat penyakit yang dihidapinya. Selain itu, pelajar terbabit juga telah dikenakan perintah pemulihan akhlak selama 2 tahun di sebuah sekolah pemulihan akhlak di Melaka iaitu di Bukit Baru tetapi bersekolah di sebuah sekolah menengah di Durian Daun. Maklumat berkenaan diperoleh sebaik kejadian namun punca mangsa terjun masih belum diketahui tetapi mungkin dia mengalami halusinasi. Jenazah pelajar terbabit diuruskan oleh pihak JPN dan asrama dan dikebumikan di Tangkak, Johor. Satu objek mencurigakan disyaki bahan letupan ditemui di bahagian bawah kereta milik Peguam Siti Kasim. Bahan itu ditemui ketika Peguam terbabit menghantar kereta jenis Toyota Celica miliknya untuk diselenggara di pusat servis dekat Jalan Ma'ruf di Ibu Negara. Objek mencurigakan itu dikesan seorang mekanik selepas kereta berkenaan diangkat oleh mesin sebelum ditemui di tayar belakang. Siti Kasim atau nama sebenarnya Siti Zabedah Kasim berkata dia menyedari objek yang diletakkan di bahagian tayar itu ketika menghantar kenderaannya itu ke pusat servis pada jam 12.30 hari tadi. Terdapat 2 botol mineral yang disangkut di bahagian belakang tayar kereta dan ketika ini kereta masih di bengkel dan tidak dapat berbuat apa-apa. Siti Kasim berkata dia menghantar kenderaannya itu untuk diselenggara kerana mahu ke Kelantan bagi menyelesaikan isu orang asli di sana. Sementara itu, polis menutup pusat servis berkenaan dengan kawalan ketat selain memasang pita kuning sepanjang 100 meter di kawasan berhampiran pusat servis. Unit Pemusnah Bom UPB Polis Diraja Malaysia PDRM juga memeriksa kereta milik peguam berkenaan. Tiada sebarang kejadian serangan berlaku membabitkan sekumpulan warga asing di sebuah poliklinik di Taman Prima Saujana Kajang seperti yang tular di media sosial. Sebaliknya, Ketua Polis Daerah Kajang Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata kejadian itu adalah perebutan antara 2 kumpulan warga asing ketika hendak mendapatkan pemeriksaan kesihatan di klinik terbabit. Satu laporan telah diterima polis pada pukul 8.23 malam semalam oleh seorang doktor berusia 35 tahun. Susulan video kejadian yang tular di aplikasi TikTok yang dimuat naik sebuah akhbar tempatan yang bertajuk tular sekumpulan warga asing bawa kayu hoki serang wanita. Menurut pengadu, kira-kira pukul 6 petang Rabu lalu semasa stafnya sedang bertugas di poliklinik terbabit, telah hadir 2 kumpulan disyaki warga Bangladesh untuk pemeriksaan kesihatan. Kedua-dua kumpulan ini telah dibawa oleh 2 ejen berlainan yang juga warga Bangladesh. Semasa 2 kumpulan warga asing berada di hadapan poliklinik, telah berlaku pertengkaran antara mereka sehingga kedua-dua kumpulan membawa keluar beberapa batang kayu hoki. Salah seorang suspek telah masuk dalam poliklinik sehingga menyebabkan staf menjerit dan menghalau keluar kesemua warga asing dari situ. Kesemua suspek mengaku terlibat dalam kes ini dan telah direman 4 hari sehingga 24 Julai. Tindakan seorang penghantar makanan mencampak dan menendang bungkusan makanan yang diambil dari sebuah kedai makan untuk dihantar kepada pelanggan menimbulkan kemarahan orang ramai. Perbuatannya itu dirakam menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV yang terdapat dalam bangunan kedai terbabit. Video berdurasi 12 saat itu menjadi tular di media sosial sejak semalam selepas ia dimuat naik di laman sosial.
Tindakannya itu turut disedari oleh pekerja kedai makan termasuk seorang lelaki yang berada di sana yang terus menegur dan bertanya punca individu terbabit bertindak demikian. Tiada selamat dapat dilakukan bagi menyelamatkan mangsa kapal kargo karam dan terbalik di perairan Pulau Burung Sebuyau, Sarawak pada Rabu lalu. Justru itu, kata pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Sarawak, Zin Azman Mat Yunus, pihaknya kini memberi fokus kepada kaedah pengapungan kapal. Ia merupakan langkah terakhir bagi operasi mencari dan menyelamat 8 mangsa yang dipercayai masih berada di perut kapal. Operasi pengapungan jelasnya dijangka mengambil masa 4 ke 5 hari bergantung kepada faktor logistik, khidmat penyelam profesional dan keadaan cuaca. Dalam 4 ke 5 hari juga sebab penyelam tu perlu menyelam mengenal pasti poin-poin untuk membuat underwater welding. Kena buat poin untuk diikat dengan wire stroke di bahagian-bahagian yang bersesuaian. Kemudiannya disambungkan dengan kren. Kemudian kren tersebut akan menarik secara perlahan kapal tersebut. So, proses kerja-kerja ini berisiko dan kalau cuaca baik mungkin lancar lah. Tapi kalau berubah cuaca, kerja itu akan dihentikan kerana safety pekerja sentiasa kita utamakan. Mengulas keadaan kapal, Zin Azman berkata, keadaan kapal yang karam dan terbalik itu mungkin kerana dibadai angin kencang dan ombak besar bertalu-talu semasa melakukan pelayaran di perairan Pulau Burung dengan membawa muatan batu kerikil. Terdahulu, kapal kargo MV Tungsung itu berlepas daripada Kuching ke Sibu pada 19 Julai bersama 8 kru termasuk kapten kapal sebelum dilaporkan karam pada keesokan harinya 20 Julai 2023. Selepas menerima laporan, operasi cari lamat telah diaktifkan melibatkan 97 pegawai dan anggota serta 9 aset pelbagai agensi dengan sektor rondaan seluas 373.65 batu nautika persegi. Selain 4 warga Myanmar dan seorang warga Indonesia, 3 warga tempatan dikenal pasti berasal dari Sibu iaitu Cheng Siu Ngiek, Wong Hua Wu dan kapten kapal Stimba Chuit. Sementara itu, anak kepada kapten kapal Maxwell Billy Stimba berharap bapanya dapat ditemukan. Lak mai madah dengan toke kau cuti lo mau minta urusan kapit di kapit yang bapa madah okeylah siapa lah cuti dulu sekali apa malam malamnya yang madah kalau TCK anak toke madah TCK kalau aku turun kami orang nunggu dekat ya CK sia. Ya, akhirnya call mun 11 lebih macamnya lah. Ya, memang sedar lah. Kalau lagi dapat kena relate kamu rehat bah. Tiba-tiba malamnya pukul 12 jam macamnya ada berlaku. Baru paginya aku bangunnya bah, mau tunggu ya call. Aku call si dapat angkat. Akuarium untuk letak ikan bukan minuman. Alhamdulillah, bertemu kembali. Penggunaan akuarium sebagai bekas penyimpanan air bagi tujuan jualan adalah dilarang sebagaimana termaktub dalam Peraturan 31 Peraturan Makanan 1985. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan dalam satu kenyataan menjelaskan, tindakan itu merupakan satu kesalahan memandangkan akuarium berfungsi sebagai bekas memelihara ikan dan bukan bertujuan untuk penyimpanan makanan atau minuman. Kenyataan itu turut menjelaskan bahawa akuarium kebiasaannya diperbuat daripada bahan kaca atau plastik dan berkemungkinan mengandungi bahan kimia seperti pelambam. Bahan kimia itu boleh larut dalam air, seterusnya mencemarkan air tersebut dan boleh mengakibatkan kesan kepada kesihatan. KKM turut menegaskan kepada penjual dan pengguna untuk memandang serius tentang keselamatan makanan dan memastikan makanan yang dijual adalah selamat dan berkualiti. KKM juga menasihatkan orang ramai agar membeli makanan di premis makanan yang bersih. Tempoh secukupnya diberikan kepada semua pemain industri kecil bagi menentukan pelan perniagaan masing-masing sebelum subsidi bersasar dilaksanakan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, kerajaan tidak mahu golongan ini terjejas dan berharap mereka bersedia daripada sekarang.
Kita tak nak mereka terjejas. Sebab itu kita beritahu awal. Kita minta mereka bersedia. Dan kerajaan boleh mengadakan libat urus dan kita akan kolaborasi dengan Kementerian Kuskop, dengan MITI, dengan Kementerian Ekonomi supaya kita akan pelbagaikan perniagaan mereka. Mereka harus ada business plan mereka mulai pada sekarang. Tak boleh hanya berpuas hati dengan apa yang mereka ada pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Perasmian Persatuan Pengampit Minyak Masak Melayu Zon Utara dan Langkawi Borong Edar di Alor Senjaya Alor-Star. Datuk Seri Salahuddin berkata pihaknya sedang menunggu pangkalan data utama padu untuk menyiapkan data yang konstruktif menjelang hujung tahun ini sebelum merancang kaedah pengagihan subsidi bersasar. Antara barangan bersubsidi yang dilihat mendapat keutamaan adalah minyak diesel, minyak petrol RON 95 dan minyak masak paket. Bila kita bagi secara bersasar ini, sudah mana pasti kota 60,000 itu akan berkurangan. Dan inilah yang saya minta supaya industri kecil minyak masak ini mulai sekarang memikirkan tentang masa depan perniagaan mereka dan kerajaan akan bantu dalam bentuk insya-Allah kalau negeri yang bersepadan ini dengan mereka akan dapat menyertai program ekonomi sepadan yang akan kita bangunkan termasuklah di selatan Johor yang bersepadan dengan Singapura dan juga untuk Sabah Sarawak. Sebelum ini pada 18 Mei lalu, Datuk Seri Salahuddin berkata pelaksanaan subsidi bersasar untuk diesel dijangka mula dilaksanakan pada tahun depan dan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang membabitkan beberapa kementerian bersetuju supaya satu pangkalan data bersepadu disiapkan bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar itu berkesan. Banci Ekonomi 2023 meliputi 1.2 juta pertubuhan perniagaan dan pertubuhan bukan berasaskan keuntungan. Menurut Pengarah Kanan Bahagian Perangkaan Perkhidmatan Jabatan Perangkaan Malaysia Zainuddin Ahmad, setakat ini sebanyak 40% pertubuhan telah memberi respon dan menjangkakan 100% penglibatan menjelang 30 September ini. Tambah beliau, buat pertama kalinya Banci Ekonomi akan membabitkan semua sektor ekonomi iaitu pertanian, pembuatan, pembinaan, perlombongan, pengkuarian dan perkhidmatan. Alhamdulillah sehingga kini lebih kurang 40% pertubuhan telah respon terhadap banci ekonomi ini. Dan banci ini sebagaimana saya nyatakan dijadualkan berakhir pada 30 September 2023. So sasaran kita mestilah 100%. Itu yang kita harapkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui kru Berita Al-Hijrah di bangunan Dosem Putrajaya. Jelas Zainuddin, anggaran itu adalah berdasarkan rekod awalan Dosem iaitu daripada Malaysia Statistical Business Register MSBR pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mikro sebanyak 75.2%, kecil 20.5%, sederhana 1.6% dan besar 2.7%. Sementara itu, beberapa statistik ekonomi baharu dapat dijana melalui Banci Ekonomi 2023 itu, antaranya statistik industri 4.0, statistik milikan belia, statistik industri kenderaan elektrik, statistik industri drone dan statistik e-sport. Penemuan Banci Ekonomi 2023 itu adalah penting kepada kapasiti statistik data raya negara untuk memenuhi keperluan agensi pembuat dasar sekaligus menjadi penanda aras baharu dan dijadikan baseline figure dalam penyusunan keluaran dalam negara kasar KDNK, jadual input-output dan pelbagai indeks. Kemudian pada pengguna lain seperti penyelidik dan juga ada perniagaan data ini akan boleh digunakan bagi tujuan penyelidikan dan juga perniagaan. Statistik adalah public goods. Jadi Jabatan Perangkaan komited untuk menyebarkan statistik ini
seluas mungkin kepada semua pengguna. Maklumat daripada Banci Ekonomi 2023 akan dimasukkan dalam Open Dosem Next Gen yang direka untuk kegunaan pelbagai peringkat pengguna dan semua lapisan masyarakat. Soal selidik boleh dibuat secara dalam talian EB atau layari portal Dosem di www.dosem.gov.my atau laman sosial Facebook @States Malaysia untuk maklumat lanjut berkaitan Banci. Malaysia boleh mempelajari pengalaman Vietnam yang mampu membangun dan bangkit semula selepas hampir musnah kesan penjajahan Perancis serta campur tangan Amerika di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kesan daripada kemusnahan itu, ramai rakyat Vietnam terpaksa melarikan diri termasuk ke Malaysia disebabkan kekacauan di negara asal ketika itu yang bukan sahaja tidak selamat tetapi ekonominya turut terjejas strok. Tetapi seperti mana kita tahu, dia boleh meningkat maju dalam masa singkat sebagai kekuatan ekonomi yang menggerunkan, menakjubkan dalam masa singkat. Dan di antara negara membangun dan berkembang yang paling berjaya di dunia. Perdana Menteri berkata demikian pada sidang akhbar bersama media Malaysia sebelum berlepas pulang ke ibu negara selepas lawatan rasmi 2 hari ke Vietnam. Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di Hanoi petang semalam untuk lawatan rasmi itu atas jemputan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh. Selepas ini, murid terjun dari tingkat 1 sekolah. Laporan luar negara, seorang lelaki warga Malaysia dijatuhi hukuman penjara 28 tahun oleh Mahkamah Agung Victoria selepas didapati membunuh teman wanitanya dengan kejam pada 2021. Jun Seong Tan, 38 tahun, yang membunuh teman wanitanya Ju Kelly Zhang, 33 tahun, ditahan ketika sedang menuju ke lapangan terbang. Dalam prosiding yang berlangsung hari ini, mahkamah mendengar butiran bagaimana mangsa ditikam sekurang-kurangnya 6 kali di dada di dalam rumah manakala anak lelakinya yang berusia 8 tahun sedang menonton televisyen di bilik lain. Motif kejadian adalah cemburu berikutan mangsa mula bergaul dengan lelaki lain selepas hubungan dengan suspek renggang. Mayat mangsa dibuang ke dalam tong sampah dan memandu ke Heidelberg West sebelum mayatnya dijumpai 4 bulan selepas itu di utara Melbourne. Hakim Amanda Fox berkata, Song Tan mungkin akan menghabiskan hukumannya di penjara sebelum dihantar pulang ke Malaysia. Perbicaraan pembunuhan Song Tan berlangsung selama sebulan dengan mengemukakan berpuluh-puluh saksi termasuk rakan dan bekas suami mangsa. Sementara itu, Mahkamah Agung Indonesia melarang Mahkamah Rendah daripada memberikan kebenaran pengesahan perkahwinan antara pasangan berlainan agama sebagai syarat pendaftaran di Pejabat Pendaftaran Sivil. Agensi media tempatan melaporkan larangan itu termaktub dalam perkeliling yang dikeluarkan pada Isnin bersamaan 17 Julai lalu. Surat perkeliling itu yang ditandatangani Ketua Hakim Negara Muhammad Sharifuddin memerintahkan hakim untuk mengekalkan perkara 2 Undang-Undang Perkahwinan 1974. Perkahwinan hanya boleh dianggap sah jika dilakukan mengikut agama yang dianuti oleh pasangan pengantin. Jelas perkeliling itu lagi, mahkamah tidak boleh memberikan sebarang permintaan untuk pendaftaran perkahwinan antara orang yang berbeza agama dan kepercayaan. Isu itu sebelum ini menjadi hangat apabila Mahkamah Daerah di Jakarta membenarkan permohonan pendaftaran perkahwinan daripada seorang lelaki Kristian dan wanita Islam. Sementara itu, Majlis Ulama Indonesia menyambut baik perintah Mahkamah Agung itu bagi menutup kelemahan undang-undang perkahwinan antara pasangan berlainan agama. Ketua Fatwa MUI memerintahkan agar semua pihak mematuhi surat perkeliling itu, terutama hakim. Gara-gara terpengaruh dengan aksi terjun selepas menonton filem Hindi, seorang murid tahun 3 nekat meniru aksi berkenaan dengan terjun dari tingkat 1 bangunan sekolah. Insiden tersebut menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian muka. Terdahulu, aksi ngeri yang berlaku di sebuah sekolah di daerah Kiduai itu sempat dirakam dan tular di media sosial. Pelajar berkenaan dikatakan mencuba aksi tersebut kerana terpengaruh dengan aksi yang ditonjolkan menerusi filem Hindi Krish.
Susulan insiden tersebut, pelajar terbabit menerima rawatan di hospital selepas mengalami kecederaan parah di bahagian mulut dan patah di bahagian kaki. Sementara itu, polis tempatan memaklumkan pihaknya akan melakukan siasatan terperinci sekiranya keluarga mangsa membuat aduan berhubung kejadian tersebut. Seorang warga emas maut selepas kereta yang dipandunya melayang sebelum merempuh sebuah rumah. Nahas tersebut hampir meragut nyawa kanak-kanak 3 tahun yang berada di kawasan berhampiran. Berdasarkan rakaman kamera litar tertutup CCTV, warga emas berusia 75 tahun itu didapati memandu dengan kelajuan 100 km per jam dan melebihi had laju ditetapkan di kawasan tersebut. Menurut pihak berkuasa, mangsa berkemungkinan mengalami masalah kesihatan seperti serangan jantung ketika insiden berlaku. Sementara itu, pemilik rumah berkenaan bersyukur kerana nyawa mereka sekeluarga terselamat walaupun kejadian tersebut telah menyebabkan dinding rumah mereka pecah sepenuhnya. Selepas ini, bincang niaga privilege menanti IKS. Bincang Niaga Privilege, sebuah lagi edisi Bincang Niaga baharu yang menawarkan pakej periklanan televisyen dan media digital yang lebih menarik dengan harga mampu milik. Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah, Saifulizan Siddiq berkata, tawaran itu khusus buat usahawan perniagaan kecil dan sederhana IKS untuk mengembangkan produk perniagaan sekaligus mencapai sasaran jualan yang lebih tinggi. Lebih menarik, program Bincang Niaga edisi ke-8 itu juga katanya akan menekankan interaksi bersama panel-panel yang dijemput khas bagi sesi perkongsian untuk menyelesaikan masalah pemasaran yang dihadapi usahawan IKS. Ada juga siaran langsung yang kita buat pada 29 bulan itu di mana saya jemput mana-mana SME yang berminat untuk mendaftarkan kami untuk hadir pada hari tersebut, dan kelainan kita buat pada tahun ini ialah melalui platform digital media kita. Buat pertama kalinya kita akan memperkenalkan pakej yang juga termasuk platform TikTok. Saifulizan berkata meskipun Bincang Niaga kali ini menawarkan pakej media digital selari dengan arus perkembangan teknologi, namun media tradisional juga katanya adalah penting kerana mempunyai pengikutnya yang tersendiri. Sekarang TV masih diperlukan untuk menambah nilai, untuk menjadi nilai tambah ataupun menambah image ataupun branding produk tersebut untuk melahirkan ke tahap kepercayaan orang ramai kepada produk tersebut. Bincang Niaga yang bermula sejak 2016 itu lagi katanya telah berjaya membantu lebih 1,000 usahawan IKS membina dan mengukuhkan jenama sendiri sekaligus mencapai sasaran jualan. Program Bincang Niaga Privilege akan berlangsung di Studio TV Al-Hijrah, Kuala Lumpur pada 29 Julai 2023, 3 petang sehingga 6 petang. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazirah Syaringat bersama Jurubahasa Isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.